أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirat tak ada. Ngapa tak? Tak apalah. Semua suami-suami yang ada malam ni wajib mengajar isteri yang ada di rumah. Hukumnya wajib fardhu ain. Kerana yang kita belajar ni benda fardhu ain. Wajib suami menyelesaikan fardhu ain orang-orang yang di bawah jagaannya. Kalau tak diajar berdosa. Kalau tak tahu nak ajar, cari orang yang boleh mengajar. Kerana setelah kita kahwin, setelah kita berkeluarga, kewajipan yang pertama kata Allah, anfusakum wa ahlikum nar. Ayat Quran ni pula dengan bawa Tuhannya, bukan Ibrahim. Tuhan yang buat. Anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kewajipan kita sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai ketua keluarga untuk menentukan keluarga kita beres semuanya. Kenal siapa Tuhan yang disembah, tahu macam mana nak sembahyang, tahu macam mana nak zakat dan sebagainya. Wajib. Mesti balik kan ngajar. Kalau tak ajar dosa. Kalau tak boleh nak ngajar, cari guru yang boleh mengajar. Ajak rumah boleh. Atau paling senangnya bawa ke masjid. Ada majlis ilmu, bawa mereka ke masjid. Suami datang sama. Karena hukumnya fardhu ain. Yang kita belajar ni semua fardhu ain. Buat wudu, buat
selawat, bab berjamaah, bab semayang dan sebagainya. Semua fardu ain bagi. Wajib tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang untuk mengetahuinya. Baik tuan-tuan dan saudara-saudara, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih lagi bab selawat, tapi cabang-cabang berselawat tu. Dan malam ni tajuk kecilnya sebab-sebab kematian yang buruk. Jumpa? Ada yang tak jumpa? Sebab-sebab kematian yang buruk. Cari bagian selawat ya. Kata dia atas kali sebelum itu. Kata Jalaluddin As-Suyuti di dalam Mukhtasar Al-Azkar, Mukhtasar itu punya ringkasan. Al-Azkar nama kitab susunan Imam An-Nawawi ya. Mukhtasar Al-Azkar An-Nawawi. Barang siapa berkata-kata pada ketika orang azan, dia cakap, yakni dengan perkataan dunia, takuti atasnya kejahatan mati. Siapa bersembang ketika azan sedang dilaungkan, saja-saja urusan dunia, ditakuti matinya jahat. Apa jahatnya? Dia ajar mengucap tak boleh menyebut nama Allah, tak boleh menyebut la ilaha illallah, kita kena mati. Bahaya tu. Kita ni semua nak mati, tapi tak ada mati-mati yang sangat. Tengok mana orang semua akan mati. Saya akan mati lah dengan nama saya. Dia dulu itu MI pun. Tapi yang muda matilah. Yang tak ada penyakit matilah. Yang sihat walafiat matilah. Mati belaka. Semua orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Yang bernyawa itu pasti akan merasa mati. Cuma cara kita mati kan. Cara baik atau cara jahat. Dia takuti dia bercakap-cakap ketika orang tengah azan, dia ajar mengucap tak boleh mengucap. Dia takuti. Bahaya tu. Kerana orang yang dijamin masuk syurga ialah orang yang akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini Nabi kata ni. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga. Jadi kalau tak boleh menyebut la ilaha illallah, tak ada jaminan. Tak ada jaminan dapat masuk syurga ya. Jadi jangan sembang ketika orang azan. Bagi salam dengan ustaz, dengan ustaz. Ustaz payah nak jawab. Orang tengah azan, tak jawab hukumnya wajib. Jadi kalau nak memulia, nak menghormati ustaz, angkat tangan je. Angkat tangan tak payah cakap. Yang salah ni bercakap, tuan-tuan dan puan. Isyarat tak apa. Dia. Jadi ditakuti dia, jahat matinya. Kemudian tengok, di antara yang lain, sebab kematian yang buruk. Kematian ni ada yang baik, ada yang buruk. Dan kitab lain ada sebut, tanda orang yang mati baik itu ada 3. Sebelum kita baca yang ni, tanda orang yang mati baik itu ada 3. Ini kitab lain yang ada, dan kitab yang kita tengok ni. Yang pertama, berpeluh badannya. Badannya berpeluh, pada tanda baik tu. Tanda dia bagil. Yang kedua, terbit air matanya. Air matanya keluar, leleh-leleh keluar air matanya. Tanda baik tu. Yang ketiga, kering bibirnya, tak ada berbuih. Itu tanda dia mati baik. 3 tanda baik. Yang pertama, berpeluh badannya. Yang kedua, keluar air matanya. Yang ketiga, kering bibirnya. Tanda orang mati jahat 3 juga. Ada kitab lain ni. Bukannya ni ya. Tanda orang mati jahat tu 3 juga. Yang pertama, merah pada mukanya. Mukanya menyala-nyala, menyala-nyala. Merah pada mukanya.
Itu tanda dia mati jahat itu. Tanda mati dia itu akan dapat siksa di akhirat. Yang kedua, berbuih-buih bibirnya. Bibirnya berbuih-buih bibirnya. Yang ketiga, suaranya menggelegak macam orang kena citi. Itu tanda tak mati jahat. Jadi kita besok nak mati esok macam mana? Tanda baik ke tanda jahat? Dia baca senang. Diriwayatkan dari setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada jahat kesudahan hati itu 4 perkara. Ini ada 4. Yang pertama, memudahkan dengan semayang. Semayang dan semayang, tak semayang. Memudah-mudahkan semayang. Tidak jadi agenda utama lagi semayang. Mana pergi, dia tak kira pasal semayang. Raya ni, kita ziarah aja orang semayang mana, tak mana-mana. Memudah-mudahkan. So, sempat semayang, tak sempat semayang. Itu, meringan-ringan ke semayang. Akhirnya, dekat nak mati itu tak boleh mucat dalam syarah. Jadi memudah-mudahkan dengan semayang dan meringan-ringankan dia. Kalau semayang pun ringan dia. Nak tanda ada tangannya. Dia suara-suara orang bunyi. Tak ada tunggu-tunggu. Tak ada baca betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua, minum arak. Ini tak ada lah. Itu zaman Rasul tu ramai orang tu. Nak semayang minum arak, nak semayang minum arak, nak semayang minum arak. Masa itu belum diharamkan arak. Jadi ada orang nak semayang minum arak ni. Itulah sampainya tentu saja sebab sudah mabuk. Lepas itu baru diharamkan arak. Sudah lama lepas itu baru diharamkan arak. Kenapa? Arak ni mendatangkan ketidaksiuman. Minum arak. Mati jahat sudah. Yang ketiga, menderhakakan akan kedua ibu bapa. Jangan sekali-kali derhaka kepada kedua ibu bapa. Apa kata Allah? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka berada di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada dia. Tengking-tengking mereka. Jangan tengking-tengking mereka. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Nak cakap dengan mak bapak, bercakap dengan lemah lembut. Nanti kalau ada mak tu pekak, bapak tu pekak, dia lah. Mana lama cakap kuat tak ngapa. Cakap kuat tak ada pula dosa. Yang salah nengkin. Ada beza cakap kuat dengan nengkin. Tuan-tuan, ada beza. Nengkin macam mana? Ayah kaya makan mana nemu ni? Itu nengkin. Kalau cakap kuat, ayah marilah makan. Itu nengkin dia cakap kuat. Boleh tak boleh? Boleh ya. Yang salah mungkin jangan kamu terherdik-herdik mereka. Wala tanharhuma. Jadi kalau kita menengkin mak bapak kita, itu yang apa ni? Matinya jahat. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga tadi, yang keempat, menyakiti akan orang muslim. Dan orang muslim itu tak nak bertegur. Bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan kawan-kawan. Bila lalu je, kau nak baring. Tahu kau nak baring? Redo play. Tak nak cakap. Tak nak bagi salam. Tak nak bersalam pun. Ada dalam satu kitab lain pula, 3 golongan manusia. Tak usah akan dapat syurga. Mencium bau syurga pun tak dapat. Tak ada dalam ini ya. Tak usah akan dapat syurga. Mencium bau syurga pun tak dapat. Sedangkan syurga itu boleh tercium baunya dari jarak 500 tahun perjalanan. Jauh dah tercium bau syurga. Ini nak cium bau syurga pun tak dapat. 3 golongan. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Dia tak nak nyembah Allah. Dia nyembah matahari. Dia nyembah bulan. Dia nyembah gunung. Dia nyembah api. Nyembah patung dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapanya.
Usah kena masuk syurga, mencium bau syurga tak boleh. Yang ketiga, orang sengaja memutuskan silaturahim. Sengaja tak nak tegur. Sengaja nak memusuh orang tu. Tak tahu apa sebab. Nah, jumpa tak nak tegur, jumpa tak nak tegur. Tak akan dapat masuk syurga, tak usah masuk syurga, mencium bau syurga pun tak dapat. Jangan jadi begitu ya. Ini 4 tadi ya. Iaitu menyakiti orang Muslim. Jangan sekali-kali. Mesti berbaik-baik dengan mereka. Sambung silaturahim. Jadi kalau ada tuan-tuan tak tegur dengan orang, pergi jumpa balik. Minta maaf, bertegur dengan dia. Baik. Itu 4 tanda ya. Ada masalah? Ada nak tanya? Antara 4 tanda jahat mati tu. Tak ada. Faham lah. Tengok. Sambung lagi. Memelihara agar tetap iman. Iman tu biar tetap. Kerana iman tu boleh bertambah, boleh berkurangan. Ya. Iman boleh bertambah. Dengan banyak melakukan ibadat, bertambah iman tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kata Allah Al-Quran. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Apa saja tanda orang beriman tersebut, nama Allah bergebentar jiwanya. Allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda orang beriman yang kuat tu. Iaitu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut je Allah, takut nak ya. Gementar jiwa. Bila-bila kalau dari masjid ni dilanggar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak menyambut, nak menyahut surah ni. Kalau dari masjid dan surah Rahman mana lah? Kalau ni ada tak orang ni tahu tu ni? Tapi tahu tidak kemana apa ni tahu? Apa? Buat dia. Ada buat dia aja. Ni je. Tak siap nak datang. Jawab azan tak ada. Sembang lalu anu kena pergi pang. Ya. Tak ada lelaki yang datang ke masjid pun. Itu mana. Itu yang dikatakan mati jahat tu. Ini tanda orang beriman tersebut nama Allah bergebentar jiwanya. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baca Quran, baca apa-apa lah, bertambah iman mereka. Lepas itu allazina yuqimuna shalah, maka mereka itu mengerjakan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan bahagian dari harta mereka di jalan Allah. Kalau ini dapat, yang pertama sebut nama Allah bergementar jiwanya. Yang kedua bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga dia bertawakal kepada Allah Taala. Yang keempat dia mendirikan sembahyang. Yang kelima dia menafkahkan harta di jalan Allah. Itu tanda orang mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ujung ayat ni. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Allah istihad mereka orang beriman. Tak kata tak? Tak sehingga Allah iktiraf dia sebagai orang beriman. Tak. Kena buat. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Akibatnya bagi mereka itu ditinggikan pangkat mereka. Dinaikkan pangkat mereka dari Tuhan mereka. Dan mereka dapat rezeki yang baik-baik. Apa rezeki yang paling baik? Apa rezeki yang baik-baik? Mi goreng. Roti canai. Apa rezeki yang paling baik? Syurga lah. Syurga apa yang tak ada? Cuma ada. Ini itu tanda orang beriman ya. Tetap iman. Jadi macam mana nak melihat iman biar tetap? Ini di sini ada panduan. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman. Ketika mati, dekat nak mati tu, dia berfirman, beri sebut kalimah la ilaha illallah.
Kita ni semua nak mati ke? Soalnya nak mati aja boleh tak sebut kalimah la ilaha illallah. Kalau tak boleh bahaya. Ada seorang sahabat namanya Al-Qamah, ada saya cerita sini dah kali. Ada nama Al-Qamah namanya. Dia tu ahli Badar. Bersama-sama dengan peperangan Badar. Dan janji masuk surga tu. Tapi dekat nak mati tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Dipanggil Rasulullah. Rasulullah datang ajar pun tak boleh je. Dia ajar Rasulullah tu lah. Al-Qamah ni sahabat tu. Dia ajar dia la ilaha illallah. Tak boleh dia jawab. Lama-lama akhir Rasul dia bukan orang macam biasa. Dia ada penyelesaiannya. Dia bukan macam Haji Ibrahim. Kalau tak tahu nak buat pesan itu je lah. Ni Rasul. Dia tahu. Dia pun tanya kepada sahabat yang lain. Al-Qamah ni ada tak mak? Ada tak bapa? Jawab dia sahabat, bapaknya tak ada, maknya ada lagi. Panggil mak datang. Sahabat pun panggil, bawa mak datang. Betul? Datang mak tu, dia tanya Al-Qamah. Dia tanya Rasulullah kepada mak tu, kenal kau ni? Kenal kata dia maknya. Mengkir bunyi, tahu mengkir? Karang bunyi, kenal gitu. Kasar dia jawab. Tahu ke kamu dia ni dah dekat nak meninggal dunia? Tahu benar. Kalau begitu wahai ibu, kata Rasulullah, lembut je Rasulullah, orang mengkir dia lembut. Tolong ampunkan segala dosanya kalau ada dia dosa dengan kamu. Apa jawab mak tu? Tak kusiok. Agaknya orang kamu gajah tu tak kusiok. Zaman Rasulullah tak. Kalau dia cakap kamu gajah kan? Kalau saya ngajar kopi bukan tak kusiok apa? Hidup kepodak. Kalau di kopi dia tak tahu lah. Hidup kepodak kata apa? Hidup kepodak tu betul. Tak kusiok tu. Dia ni derhaka pada aku. Dia mementingkan isteri dia lebih daripada aku. Sebab itu aku tak siap lantak. Kompor betul ni. Betul ke ibu kata dia Rasulullah? Orang bukan je. Betul. Kalau betul cakap ibu, baiklah. Saya akan bakar dia ni hidup-hidup sekarang. Wahai sahabat, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Ali, wahai Uthman, wahai Bilal, cari kayu api banyak-banyak bawa sini. Aku nak bakar badan Al-Qamah ni tengah hidup ni sebelum dia dibakar oleh Allah di akhirat. Sahabat membawa kayu api. Betul? Dah dihimpun ke kayu api tu. Disusul-susul dihimpun kata. Api tu dia siut, tahu siut. Dia tak dia perak kan. Siut. Itu api. Itu tu cakap putih tau. Itu api. Nyada api tu. Tengok dia api tu mak ni mula pucat muka ni. Hati haji nak kamu bakar benar ke anak aku ni kata. Kata tu memang aku nak bakar dia. Kerana kalau aku tak bakar dia di dunia, dia akan dibakar di akhirat. Lagi teruk di akhirat. Dia bakar di dunia. Nengok api menyala-nyala tu, baru maknya insaf. Oh maknya lembut. Atas kalau api tu ayat ampun kena dosanya. Agak ni tak saya dengar. Kalau api tu ayolah ayat ampun kena dosanya. Elok je disebut saya ampun kena dosa tu. Terus Al-Qamah boleh mengucap sendiri. Tak payah dia yuk. Terus mengucap la ilaha illallah dan mengembuskan nafas yang terakhir. Ini fadilat ibu. Ayah pun itu juga. Sebab itu kita kena apa-apa hal bentuk iman, jangan lupa doa untuk kedua ibu dan bapa. Apa saja lepas mayang doa, majlis kenuri doa, mesti jangan lupa doa untuk ibu dan bapa. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Atas umpamanya lah. Itu yang biasa kita baca tu. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Boleh juga.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kata Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana Allahumma rabbana li abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina. Semua boleh. Asalkan bermaksud minta ampun untuk ibu dan bapa. Jangan lupa tutup imam, tekun tahlil. Orang bersusu anak merasmi ke majlis, jangan lupa untuk ibu bapa. Kalau kita nak, mudah-mudahan Allah akan ampun dosa mereka, dia tetap iman mereka. Baik, tengok. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti barang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Abu Al-Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanyakan 24,000 nabi. 24,000 nabi aku tanya, kata dia sahabat Syekh Abdul Wahab tadi. Aku tanya pada 24,000 nabi. Daripada satu yang apabila mengamalkan dan disentosakan dengan tinggal imannya. Berarti imannya takkan gugur, takkan hilang, takkan padam, takkan hapus. Garanti apa? Mengekal imannya. Aku tanya pada 24,000 nabi, kata dia Syekh. Sama ada dalam mimpi ke dalam benar 24,000 mana dia jumpa secara terbuka dia. Mungkin dalam mimpi lah 24,000 mana. Apabila mengamalkan dan disentosakan daripada tinggal itu tanggal iman. Artinya lepas daripada hilang iman, tanggal itu hilang lah. Sini tulis tinggal betul tanggal iman. Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka. 24,000 nabi tak jawab. Apa amalan yang patutnya aku nak mengikat iman tu? Tak jawab teman. Mereka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka hingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain dah jumpa dah. Tak tahu cara jaga cara mimpi yang saya tahu secara mimpi lah. Anak Nabi-Nabi lain mana ada lagi dah. Zaman Nabi Muhammad dia ada. Mana ada Nabi Musa, mana ada Nabi Isa, mana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh lagi lama, ada Nabi Adam lagi lama. Ini 24,000. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanyakan dia. Maka berkata ia, hingga aku tanyakan Jibril. Dia pun tak berani jawab. Nabi Muhammad tak berani jawab. Nantilah aku tanya Jibril dulu, kata Nabi Muhammad. Katanya dia pun tak tahu jawapan yang sebenar. Tanya kepada Jibril. Maka bertanya ia akan Jibril. Maka berkata ia. Jibril pun tak tahu jawab. Apa kata Jibril? Hingga aku tanyakan Allah Rabbul Izzah. Gelaran Tuhan tu. Tuhan Rabbul Izzah. Rob tu tipe pentadbir. Izzah tu paling mulia. Pentadbir yang mulia. Itu gelaran bagi Allah. Allah ni banyak gelarannya. Subhanahu wa ta'ala bagi Allah juga. Bagaimana? Azza wa Jalla gelaran bagi Allah juga. Ini pun gelaran Allah juga. Rabbul Izzah. Rabbul Izzah artinya pentadbir yang maha mulia. Azza wa Jalla artinya Allah Azza wa Jalla. Artinya Azza wa Jalla. Azza artinya maha mulia. Wa dan Jalla itu maha agung. Jadi Azza wa Jalla artinya yang maha mulia dan yang maha agung. Atau gelaran bagi Allah juga Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Subhanahu wa ta'ala? Maha suci dia. Wa ta'ala artinya kemayu. Dan maha suci dia dan maha tinggi. Allah tu maha tinggi.
Bukan tinggi atas penyok, bukan tinggi atas royan, bukan tinggi langit, bukan tinggi jarak. Tinggi itu darjatnya, pangkatnya, kemuliaannya. Itu Subhanahu wa ta'ala. Itu gelaran bagi Allah. Jadi nak sebut Allah boleh, Allah Azza wa Jalla boleh, Allah Rabbul Izzah boleh, atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah aja yang lain ada. Lain Allah sangat. Walaupun di ulama tak layak gelaran gitu. Yang layak hanya Allah saja. Baik. Nanti aku tanya kepada Rabbul Izzah. Aku tanya kepada Tuhan dulu, kata Jibril. Jibril pun nak tanya kepada Tuhan. Jibril itu semua dia tahu, tapi dia tak berani nak jawab. Maka bertanya dia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka firman Allah Azza wa Jalla, ada benar aneh? Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza itu yang paling mulia, wa itu dan, Jalla itu maha agung. Allah yang maha mulia lagi maha agung. Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Jawab dia. Barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayatul kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255 yang baca itu imam tadi tu. Jadi lepas sembahyang yang tinggi ayatul kursi. Ayatul kursi ini bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Baca betul yang panjang-panjang tadi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu namanya ayatul kursi. Dia bermula dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu dua harokat komanya, ma'arif sukun. Jangan macam tu dia masa Allah apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum aja tak betul. Mesti qayyum dan komanya dua harokat, ma'arif sukun. Dia tak bermula dengan wa ilahukum. Wa ilahukum itu surah lain, ayat lain. Dia tak masuk dalam ayat kursi, tak masuk. Itu baca tu. Ada yang sini ayatnya dalam kitab ada. Allahu la hanyalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum ma'ruf sukun. Dan komanya dua harokat. Boleh 4, boleh 6. 2, 4, 6 boleh. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dengar. Sinatun wala naum. Kalau komanya naum, jangan naum aja. Naum ma'ruf sukun itu dia madlin. Madlin itu serupa fungsinya dengan ma'ruf sukun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu sifat huruf ardh, ada dot ujung Itu kalau dia bukan di ujung, tak payah sebut dot. Min fadlillah, betul tu. Min fadlillah, dot tu bukan kalau. Ada. Tapi kalau di ujung boleh. Ini sifatul huruf, sifat huruf. Fil ardh boleh. Itu boleh. Itu man dzal ladzi dengar ikhfa. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu ikhfa lagi. Illa indahu illa panjang hu tu. Indahu illa bi'izni. Hu tu panjang. Dan dia berjumpa dengan alif batu. Mad jaiz munfasil. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita tak ada apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tak ada demo apa benda. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Banyak tu. Panjang-banyak, dengung banyak illa bima syaa'. Wala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu dengung illa bi'izni.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Dengar tu. Bi syai'in. Idgham ma'al guna. Bi syai'in min ilmihi. Mihi itu panjang. Min ilmihi illa bima syaa'. Syaa' itu mesti dimaharkan. Mak wajib mutasil. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Itu boleh jadi apa kan? Dinyatakan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Azim. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat. Itu ayat kursi. Lepas sembahyang baca itu. Akan kekal iman. Itu ada lagi lah. Ini berik-berik lepas sembahyang. Itu bulan depan kita tak tamunya. Udah bunyi dah. Ini amanah Rasul itu akan terbaca insyaAllah ya. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Sekadar ayat kursi baru. Lepas itu yang lain kita baca ya. Boleh? Boleh. Sebuah lah. Nyuruh bunti ada. Kalau lagi panjang ni baca kan, apa hal udah bunyi dalam diri ni. Tekuk tu ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, kita habis ni ayat kursi ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Tak ada komen. Setuju belakang? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Ada siapa-siapa nak cuba baca ayatul kursi? Betul ke tak bacanya? Saya bukan nak ngajar tajwid, tuan-tuan lagi pandai tajwid dan saya. Tapi yang tahu tu saya kabur lah. Tak ada. Maknanya semua dah handai alakan tu. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belakang. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Makmur. Kampung Makmur, Sungai Galau, Kampung Gajah. Sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Tak ada perempuan pun. Balik ni. Perempuan, tuan-tuan kena ngajar perempuan ni, ingat tak? Balik ni. Kalau tak ada ngajar, bawa kemari. Masa saya ngajar sini, datang. Ini Fardu Ain tau. Suruh tuan-tuan. Jangan biar kena main rumah apa tak buat. Nak selesaikan Fardu Ain mereka ni. Baik, sekian dulu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa